sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-Imam Hasan bin Ali wa Imam Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma wa alaihim assalam, wa ila imamina al-a'zam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, wa ila al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, wa ila Imam al-Jurdani radhiyallahu ta'ala anhu, wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in, بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة، نية القبول وتمام كل سور ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن والاه بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد معلم الأكوان مرشد أهل العرفان وأديب الرجال والصبيان، وعلى آله وأصحابه أهل الأدب مع سيد الكونين والثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Alhamdulillah, kita banyakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini setelah menunaikan salat subuh secara berjemaah dan wirid. Kita sambung kembali bacaan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Al-Jurdani radhiyallahu ta'ala anhu, masuk pada hadis yang ke-9. An-nahyu an kathrati as-su'ali wat-tanattu'. An Abi Hurairah wa bisanadina al-muttasil ila al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa minhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. Cadangan saya kalau hadis ini setiap dibaca dihafal. Kita dah baca syarah, sementara nak habis syarahan hadis ni, rasanya cepat untuk kita menghafal satu-satu hadis tersebut. Hadis malam rasanya kalau diulang-ulang akan dihafal hadis tersebut. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang menghafal 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada disebut dalam hadis, siapa yang menghafal 40 hadis maka akan dibangunkan bersama dengan zumrati al-ulama, maka akan bangun bersama dengan kelompok ulama. Iaitu maknanya kalaupun mereka bukan ulama tapi duduk dalam kelompok ulama. Satu riwayat lagi, akan dibangkitkan sebagai ulama, bangkit jadi alim daripada alam kubur nanti. Setelah bangkit untuk ke padang mahsyar, dia jadi alim, bukan hanya duduk dengan orang alim tapi jadi alim. Jadi banyak kelebihan menghafal hadis sebanyak 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, min tarjamati Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini biografi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu, sababu takniyatihi bi Abi Hurairah. Apa sebab Sayyidina Abi Hurairah diletakkan kunyahnya dengan Abu Hurairah? Kunyah maknanya perkataan Abu ataupun Ummu yang diletakkan di depan.
Itu dipanggil kunyah. Tamam. Ma ruwiya anhu annahu qala, telah diriwayatkan daripada beliau bahawa beliau berkata, kuntu ahmilu yawman hirratan fi kummi, aku telah menanggung atau membawa satu hari seekor kucing, anak kucing, di dalam lengan bajuku. Kummi ni lengan baju. Macam mana bukan nak kucing lah lengan baju ni? Nak lengan baju dulu besar. Jadi tak mustahil dia letak kucing dalam tu. Bukan macam lengan baju kita ni. Lengan bajunya luas. Fara'ani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi melihatku. Faqala ma hadhihi, maka Nabi bertanya kepada Sayyidina Abi Hurairah, apa ini yang ada dalam lengan baju mungkin bergerak-gerak pada waktu tu. Faqultu hirratan atau hirratun, maka dijawab oleh beliau, iaitu hirrah, kucing, anak kucing. Faqala li, maka Nabi SAW lalu memanggil, ya Aba Hurairah. Dalam riwayat, ya Aba Hir, wahai bapa kucing. Maka ni asal gelar kepada Sayyidina Abi Hurairah dengan Abu Hurairah. Dan di sini menunjukkan bahawa boleh bagi kita menggelarkan seseorang seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, dengan syarat gelaran tadi mestilah gelaran yang baik dan tidak menyebabkan si yang digelar tadi merasa hati ataupun sakit dengan gelaran tersebut yang telah diberikan kepadanya. Wa ma dzakarahu al-musannifu min anna ismahu Abdurrahman wasmu abihi Sakhrun huwa sahihu min aqwalin kathiratin. Jadi yang disebut oleh musannif, siapa musannif? Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahawa namanya Abdurrahman ibni Sakhrin. Dan juga disebut namanya Abdurrahman, nama bapaknya Sakhr. Ini adalah pandangan yang sahih daripada kebanyakan pandangan tentang nama Sayyidina Abi Hurairah. Dalam riwayat disebut hampir 40 pandangan ulama tentang nama Sayyidina Abi Hurairah, dan ini yang dipilih oleh Imam An-Nawawi huwa sahih. Ini yang paling tepat. Qadima al-Madinata sanata 7 wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Khaybar. Beliau datang ke Madinah Al-Munawwarah, ini Sayyidina Abi Hurairah datang ke Madinah pada tahun yang ke-7 Hijriah. Dan baginda Rasul pada ketika tersebut berada di Khaybar, waktu perang Khaybar. Jadi beliau datang ke Madinah, Nabi di luar Madinah waktu itu, iaitu di Khaybar. Fasara ilaihi. Dan bila dia datang ke Madinah, tengok-tengok Nabi tak ada. Nabi berada di Khaybar dalam peperangan. Fasara ilaihi, maka beliau pergi ke Khaybar. Wa aslama ala yadayhi, dan masuk Islam di depan Nabi SAW. Walazamahu mulazamatan tammatan, dan beliau bermulazamah dengan Nabi SAW dengan mulazamah yang sempurna. Berapa tahun? 4 tahun. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah. Sayyidina Abi Hurairah masuk pada tahun 7 Hijriah. Hampir 4 tahun. 7, 8, 9, 10. 11 meninggal. Lebih kurang 4 tahun baginda Sayyiduna Abi Hurairah berada bersama dengan Nabi SAW. Tapi 4 tahun tadi, 4 tahun yang sangat berharga, dan beliau bermulazamah dengan baginda Rasul SAW dengan mulazamah yang sempurna. Dan beliau salah seorang daripada Ashabus Suffah yang berada berhampiran dengan rumah Nabi SAW, atau bahasa kita sekarang sebut santri, yang mana memondok dekat dengan masjidnya Nabi SAW. Apa yang Nabi makan, dimakan oleh mereka. Kalau Nabi berlapar, mereka berlapar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, keadaan mereka pada ketika tersebut. Pada mulanya Ashabus Suffah 70 orang, kemudian bertambah jadi sampai 300 orang Ashabus Suffah. Jadi
Ni orang-orang yang tidak pergi ke mana-mana melainkan hanya duduk belajar dengan Nabi SAW. Duduk belajar saja. Di setiap kali majlis Nabi, mereka tidak akan tinggalkan. Mereka tidak sibuk dengan perniagaan, tak sibuk dengan kehidupan dunia seperti masyarakat di Madinah yang lain. Tapi sebaliknya mereka berada berhampiran dengan Nabi dan mengambil segala manfaat dan nur daripada Nabi SAW sepanjang berada bersama dengan baginda Rasul. Raghbatan fil ilmi. Jadi beliau bermulazamah dengan Nabi. Kenapa? Karena kecintaannya terhadap ilmu. Walidha kana aktsar as-sahabati riwayatan bi ijma'il ulama. Karena itu beliau adalah paling banyak sahabat yang meriwayatkan hadis menurut ijma'nya ulama. Ijma' ulama, sahabat yang paling banyak meriwayatkan daripada Nabi adalah Sayyidina Abi Hurairah. Nah, tamam. Ruwiya anhu ruwiya anhu 5,000 wa 300 hadisin wa 74 hadisan. Ruwiya anhu, diriwayatkan daripada beliau 5,374 hadis. 5,374 hadis. 5,374 hadis tadi maknanya yang tak berulang tu. Kalau kita dengar ada sebahagian ulama menghafal contohnya 10,000 hadis contoh. Baik, boleh jadi tak 10,000 hadis tadi ada satu hadis tapi dengan 10 sanad yang berbeza? Macam mana nak kira? Dikira 10 ke dikira 1? Kalau dengan sanad dikira 10. Contohlah contoh. Kita bagi contoh. Contohnya kalau hadis innamal a'malu binniyat. Contoh. Apa hadis tadi? Hadis tu gharib. Seorang-seorang dia sahabat yang riwayat, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kita bagi contoh hadis yang lain. Hadis lain contoh, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Contoh. Hadis tadi contohnya diriwayatkan oleh 5 orang sahabat dengan 5 sanad. Kalau dihafal keseluruhan 5 sanad tersebut, tapi hadisnya sama, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Jadi dikira berapa hadis? Dikira 5 hadis. Faham tak? Dikira 5 hadis, bukan dikira 1 hadis. Sebabkan kerana ada 5 riwayat daripada jalan yang berbeza. Itu cara kiraan dia. Tapi ni 5,374 hadis ni adalah hadis yang berbeza. Itu dihafal oleh Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana yaqulu innama haddathtu binisfil ahadith allati a'rifuha. Sungguhnya aku menyampaikan hadis dengan sebahagian sahaja hadis yang aku ketahui, kata beliau. Allati a'rifuha. Jadi bukan tu pun semua dia sampaikan. Itu disebut dalam sebahagian riwayat yang lain disebut oleh Imam Bukhari, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain, kata beliau. Wi'ain. Saya telah menghafal 2 bekas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 2 karung besar yang aku telah tanggung daripada Nabi. Fa amma ahaduhuma fabasastuhu. Salah satu daripada bekas tadi aku telah sebarkan. Wa ammal akharu, manakala satu lagi bekas, falau basastuhu quti'a hadzal bul'um, kata dia, akan dipotong tengkok ni kalau disampaikan satu lagi bekas. Maksudnya Sayyidina Abi Hurairah kata aku ada 2 bahagian ilmu. Satu aku sampaikan, satu lagi aku tidak sampaikan. Kalau disampaikan yang ini, maka akan dipotong tengkok aku ni. Makna dia apa dia ni? Hadis ni, adakah Sayyidina Abi Hurairah menyembunyikan ilmu, tidak disampaikan? Nabi sebut dalam hadis balighu anni walau ayah. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Sayyidina Abi Hurairah beramal juga dengan hadis, tapi dengan hadis yang lain, iaitu qatibun nas ala qadri unqulihim, dan juga disampaikan kepada yang berhak untuk disampaikan. Dan katanya amal akhar, satu lagi wi'a ataupun bekas ilmu yang diberikan oleh Nabi kepada Sayyidina Abi Hurairah adalah rahsia akhir zaman. Yang mana diceritakan katanya nama-nama pemimpin satu persatu yang zalim, yang seumpamanya diceritakan.
Sebab tu Nabi Hurairah kata, kalau disebutkan oleh aku, maksud Nabi dah sebut dah, maka quti'a hadhihi au hadzal bul'um, akan dipotong tengkokku ini. Kenapa? Kerana nama mereka termasuk dalam tu. Kalau aku sebut lagi, kena potong tengkok. Untuk mereka nak sembunyikan rahsia mereka. Ini yang disebutkan oleh Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tamam. Antara manaqib Sayyidina Abi Hurairah, ada seorang lelaki yang sangat membenci Sayyidina Abi Hurairah. Tak sebut dalam ni. Allah Alam sebut ke tak, tapi lelaki ni sangat benci dengan Sayyidina Abi Hurairah. Kalau dia bercakap saja, dia akan maki Sayyidina Abi Hurairah. Tengah satu hari dia sedang bercakap dalam masjid, dia sedang memaki Sayyidina Abi Hurairah dan juga mencela Sayyidina Abi Hurairah. Tiba-tiba jatuh seekor ular daripada atas masjid. Ular hitam yang mengejarnya ketika tersebut, dan dia sambil berlari sambil bertaubat. Kalau tak taubat tu, maka dia akan mati. Ular tu digan dia, dan kemudian dia sebut, aku dah taubat dah, aku dah taubat. Baru ular tu hilang. Baru ular tu hilang. Ini antara karamah Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ba'dal maut. Sudah Sayyidina Abi Hurairah tak ada dah waktu tu. Jadi mungkin yang cakap tadi, golongan Syiah dan seumpamanya yang membenci Sayyidina Abi Hurairah dengan kebencian yang mendalam. Dia pun cukup benci dengan Sayyidina Abi Hurairah. Boleh? Mai Wahabi, kita rak Wahabi je, dia kata kita Syiah. Tu lagi hebat lah. Ini panggil Wahabi. Lawak dia tengok serban saya, dia kata serban macam Syiah. Oi, dia serban pun Syiah. Satu guru dia haram serban tak balut tu, dia pula datang apa tu? Kera ke apa? Tu jadi orang panggil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai macam tu sekali. Mereka punya nak cari jalan. Kebencian tu sampai tahap macam tu. Itu kita kata kena abaikan je puak-puak ni. Arti apa? Wa ruwiya anhu annahu qala. Diriwayatkan daripada beliau bahawa beliau berkata, kuntu uksiru min mujalasati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku banyak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu haddatsana yawman faqala. Dan satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan kami, lalu menyebut, man yabsut thawbahu hatta afragha min hadisi thumma yaqbidahu. Thumma yaqbiduhu. Siapa yang ingin menghamparkan pakaiannya sehingga aku afragha min hadisi thumma yaqbiduhu. Dan aku akan selesaikan hadis ini, kemudian ditutupnya kain tersebut. Fa innahu laisa yansa syai'an sami'ahu minni abada. Maka kalau dilakukan sedemikian, dia tak akan lupakan sesuatu pun yang dia dengar daripadaku selama-lamanya. Nabi kata, ni riwayat ni, maksudnya ada sebahagian riwayat kata Sayyidina Abu Hurairah pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa dengan Nabi, ada satu riwayat kata mengadu kepada Nabi bahawa dia tak ingat apa yang diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak Nabi doakan untuk dia ingat? Maka Nabi suruh dia hamparkan kain, dan kemudian Nabi SAW seolah mengambil sesuatu macam ni daripada udara. Ambil, Nabi letak dalam kainnya. Ambil, Nabi letak dalam kain. Nabi buat lagi, Nabi letak dalam kain. Kemudian Nabi qabadah. Nabi tekukkan kain tadi seolah macam nak elak daripada benda tu keluar. Tu diletakkan di dada Sayyidina Abi Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah kata, mulai saat itu tak pernah satu pun perkataan yang keluar dari mulut Nabi hilang dari ingatanku. Ingat terus waktu itu. Ini kata Nabi SAW, dipanggil apa? Ashabukun dipanggil. Dalam istilah sufi, ini ashabukun. Kata benda yang maknawi dipegang oleh Nabi. Cari. Pegang macam tu. Benda apa Nabi pegang? Allahu'alam. Ilmu. Ilmu. Baik. Jadi ini, hadis ni pula yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi yang sebut. Nabi sebut, kata, siapa yang nak hamparkan kainnya sampai aku selesai mengucapkan hadis ini, kemudian yaqbiduhu, dia akan ambil kain tadi. Siapa yang buat macam ni, kata Nabi, dia tak akan lupa satu pun daripada ucapanku.
Fabasattu thawbi. Kata Sayyidina Abu Hurairah, aku terus hamparkan kainku. Au qala ridai, ni ridak. Ridakku. Sini dalil kata para sahabat memakai ridak. Yang Nabi SAW memakai ridak. Ada seorang siapa cerita dalam TV mana tahu. Dia pergi kata, mana ada hadis Nabi pakai ridak? Dia kata, ridak ni betul ke sunnah? Benar tak? Dia punya orang panggil apa? Bodoh tu tak boleh nak bincang lah. Dan kemudian tak boleh kongsi dengan orang lain. Kita kalau nak bodoh seorang-seorang cukup. Tak boleh nak kongsi, jangan kongsi dengan orang. Masuk TV pula tu. Dia cerita apa? Kata, jangan Nabi pakai ridak. Dia kata, betul ke Nabi pakai ridak? Adakah hadis Nabi pakai ridak? Nabi berjalan dalam Sahih Bukhari. Tiba-tiba seorang Arabi datang tarik kain yang ada di bahu Nabi SAW sampai berbekas tengkok Nabi SAW. Nabi pakai macam ni. Dan ditarik daripada belakang sampai berbekas tengkok Nabi. Maknanya Nabi pakai apa? Pakai kain ridak lah. Kan pakai kain tolak kot. Pakai kain ridak atas bahu. Jadi ni sunnah Nabi SAW. Ni Sayyidina Abi Hurairah pakai ridak. Summa haddatsana faqabattuhu ilayya. Kemudian meriwayatkan hadis, lalu faqabattuhu ilayya, dan kemudian Nabi SAW memberikan kepadaku, itu bahasanya, fa wallahi ma nasitu syai'an sami'tuhu minhu. Kata Sayyidina Abi Hurairah, demi Allah tidak aku lupakan sesuatu pun daripada apa yang aku dengar daripada Nabi SAW. Ini barakah dengan Nabi SAW. Yang saya cerita sebelum ni, Sayyidina Al-Imam Ibnu Imad dalam kitabnya Syuzuratuz Zahab, yang diceritakan tentang peristiwa Sayyidina Al-Imam At-Taftazani radhiyallahu ta'ala anhu yang belajar di madrasahnya Imamul Iji. Ini cerita dalam Syuzuratuz Zahab. Hadis cerita ni ada sanad sambung. Kitab manaqib cerita. Imam Ibnu Imad nukil dalam kitabnya Syuzuratuz Zahab cerita berkenaan dengan Imam Taftazani, sahib kepada musannafat dan muallafat yang nafi'ah, yang sangat banyak dan bermanfaat, dan juga antara ulama besar ahli sunnah wal jamaah yang agung. Imam Taftazani waktu mengaji dengan Imam Iji, beliau adalah orang yang sangat paling payah faham pengajian. Payah faham dia tadi hatta yudrab bil masal. Kata ulama kata sampai diletakkan contoh oleh Imam Iji, kalau bodoh tengok dia. Macam tu. Imam Iji sampai kata kalau nak tengok yang bodoh ni, tengok Taftazani ni, kata Sa'aduddin ni. Tak boleh apa. Mengaji apa lambat semua. Imam Iji selalu bagi contoh macam tu. Kalau nak tengok hak tak cerdik ni, tengok dia ni. Lambat faham. Tapi Imam Taftazani ni bukan jenis orang yang cepat berasa dan juga jadi rasa lekeh dan seumpamanya. Tetap mengaji. Rajin dia. Mutalaah juga walau tak faham. Baca tak ingat. Baca tak faham. Tak tahu apa ni. Tapi baca juga. Waktu ada peluang dia akan mutalaah. Satu hari tengah duduk mutalaah, datang seorang lelaki, ajak dia berjalan. Kata, "Qum ma'i." Kita berjalan-jalan. Dia kata di hujung kampung, hujung bandar ni. Kata Imam Taftazani, aku bukan dicipta oleh Allah Ta'ala untuk jalan-jalan, kata dia. Aku datang ni untuk mengaji, kata dia. Kalau aku duduk mengaji ni pun tak faham, kalau aku berjalan nak faham macam mana, kata. Satu untuk mengaji ni pun tak faham ni. Maka lelaki tu pun pergi. Esok mai lagi. Jom jalan dengan aku, kata. Jawab kali lagi yang kedua sama macam semalam. Esok kali ketiga mai lagi. Mai hari ketiga pun jawab bagi tahu yang sama. Kali ni dia nak marah lah. Imam Taftazani kata, "Lam ara ablat minka," kata dia. Aku tak pernah tengok orang paling bodoh lebih pada hang. Oi, dia dah lah, dia tok guru dia kata dia paling bodoh kali. Lepas tu dia balas kat lelaki tu pula, dia kata, "Aku tak pernah tengok orang paling bodoh daripada hang ni." Dia kata, "Kan aku dah habakkan 2 hari dah," kata. "Aku bukan dia lam ukhlaq li hadha." Dia kata, "Aku bukan dijadikan oleh Allah untuk jalan-jalan ni. Aku main nak mengaji," kata dia. "Ni nak tumpu dengan pengajian ni. Kalau aku berjalan, nak faham macam mana?" Terus duk pergi kelas pun tak faham. Ni perhatian besar kepada penuntut ilmu. Tak faham, mari kelas. Ni tak faham, tak mau main kelas. Ni masalah. Betul nak faham macam mana? Duduk bilik faham. Kita tak faham, kita tak main kot. Dah tak faham, betul? Duduk di rumah faham. Oh, main kot mana? Main kat rumah faham. Kalau ada kelas tak mau main.
Yang ni yang berlaku di tempat-tempat pengajian, di mana pun sama. Dia pergi kelas dengan masyayikh, tak faham. Lepas tu dia balik rumah, duduk rumah. Lepas tu orang tanya, awak tak pergi kelas? Tak faham. Lepas tu dia sini faham. Hancik betul macam nak duduk sini. Duduk di kelas tak faham, balik rumah. Lepas tu kenapa? Kerana tak faham. Lepas tu tak mau pergi kelas. Boleh faham pula kat rumah waktu tu. Faham sungguh lepas tu. 4 tahun faham. Faham je. Balik. Allah, rugilah tak mengaji dulu. No? Bodoh kan. Hari tu ni yang buat benda tamak dulu. Tak boleh alasan macam tu. Maksudnya tu kesalahan kita sendiri. Faham? Lepas tu, bila kata macam tu, laki tu kata, laki yang tadi kita yang Imam Tazani kata, lam ara ablad minka. Aku tak tengok orang paling bodoh lebih pada hang ni. Aku dah jawab dah kata, 2 hari dah. Aku bukan dibuat untuk ni. Aku mari untuk mengaji. Kata dia, jom pergi. Rasulullah panggil kamu. Baru sebut hari ketiga tu. Laki ni bagi tahu kata Rasulullah panggil. Pergi. Dengar Rasulullah tak kata apa, bangkit terus waktu tu. Terus dia bangun. Tak tanya, tuik ke hang ni? Tuik ke? Dah. Terus bangun, jalan. Pergi ke mana? Jalan dengan laki ni. Tak kata apa. Sampailah di hujung negeri tadi. Masuk dalam kawasan hutan. Ada pokok-pokok banyak. Di bawah tu dilihat Nabi berada bersama dengan para sahabat Nabi waktu tu. Yaqadatan. Yaqadah. Sayyidina Al-Imam Taftazani yaqadah dengan Rasulullah. Tengok Nabi duduk bawah pokok bersama dengan para sahabat. Ada, bukan sekat nampak Nabi dan nampak sahabat sekali. Maka beliau datang terus kepada Nabi. Nabi kata apa? Nabi bangun. Waktu ketika dia datang, Nabi bangun. Nabi bangun dan Nabi kata apa? Dah 3 hari kami tunggu kat sini. Kata, awak tak mai? Cakap Arab lah. Ya. Maka kata beliau, saya tak tahu ya Rasulullah, kata ni. Kawan tadi tak beritahu. Orang tadi tak beritahu kepada dia, kata Rasulullah yang nak jumpa. Dia ajak jalan-jalan. Dia rak terus. Ya. Dan Nabi kata, aku dah tunggu 3 hari. Kami dah tunggu 3 hari ni. Kamu datang. Kemudian kata Sayyidina Imam Taftazani, ya Rasulullah, doakan saya. Saya ni lambat faham. Nabi bertanya kat dia, kamu nak apa? Kata, saya ni lambat faham ya Rasulullah. Doakan. Nabi kata, buka mulut kamu. Bila dibuka mulut, Nabi ludah dalam mulut Sayyidina Abi Hurairah. Sayyidina Al-Imam Taftazani. Diludah mulutnya, dia balik dan jadi orang yang paling faham di tempat tu. Dan antara ulama besar dunia terus selepas tu. Balik esoknya masuk dalam kelas Imam Iji. Bila duduk dalam kelas Imam Iji tanya satu soalan. Dia tanya satu soalan, Imam Taftazani jawab. Ramai orang pakat duk tengok dia terkenal paling bodoh. Tiba-tiba jawab soalan, mereka pun tak faham. Jawab apa ni? Dia kata, tak faham kami. Dah tak arti. Jawab pula, tak faham pula tu. Imam Iji bila dengar jawapan tu, tahu kata ni bukan Taftazani lagi. Ni bukan Taftazani yang dulu. Maka kata Imam Iji, wahai Taftazani, wahai Sa'aduddin, kamu kena ganti tempat aku, kata. Kamu dah bukan yang dulu lagi. Maksudnya gurunya pun tahu, kata semalam dia telah dapatkan sesuatu daripada Nabi SAW. Imam Iji pun Tok Wali juga. Tok Wali juga. Kan dia kata, ambil mana ni? Buat kemah boleh. Kan? Tok Guru tahulah hakikat anak murid ni. Tok Guru pun wali juga. Imam Iji pun Tok Wali. Jadi akhirnya dia menggantikan dan juga mengajar di madrasah tersebut. Jadi alim terus. Dan ada orang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan macam tu. Tapi tak semua. Tak semua macam tu. Kena mengaji, kena rajin. Kena rajin, sungguh-sungguh. Tengok Imam Taftazani, rajin dalam pengajian beliau. Dan kemudian diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala. Kena rajin. Moga Allah Ta'ala bagi anugerah tersebut kepada kita. Tapi jangan harap anugerah tu saja. Duk tunggu mengaji, dia kata, tak jumpa lagi Nabi ni kan. Suruh ludah sekali dalam mulut ni. Kok dia bespak keluar terus semua. Jadi mengaji ni, jalan yang kita duk mengaji ni, mengaji dengan jalan tersebut. Kalau ada anugerah Allah Ta'ala bagi, itu Alhamdulillah. Itu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tamam. Siapa lelaki yang mai panggil Nabi Sayyidina Imam Taftazani 3 hari tu, hak dia kata bodoh tu, Nabi Khidir alaihi salam. Hebat Imam Taftazani bodoh terus kat Nabi Khidir. Sebab Nabi Khidir tak marah. Nabi Khidir kata, boleh tahan ni kan. Tapi sebab apa? Sebab dia tak bagi tahu. Saya baca dalam kitab yang lain sebut kata yang memanggil beliau tadi, yang datang mengajak beliau berjalan tu bertemu dengan Nabi tadi adalah Sayyiduna Qadir alaihi salam. Nabi Khidir.
Saya pernah di Mesir. Sekali saya cerita dah benda ni. Pernah di Mesir satu hari waktu ketika di Masjid Al-Azhar, kami duduk di dalam masjid mengaji kitab dengan Syekh Jamal Faruq. Kitab masa tu mengaji Jauharah kalau tak silap. Mengaji Jauharah Al-Imam Musawi. Jadi habis mengaji selepas asar, mayang asar di Masjid Azhar, tempat di Mihrab Fatimi. Jadi waktu semayang tu, saya duduk di sebelah Syekh Jamal. Saya duduk tengah-tengah. Syekh Jamal duduk sebelah kanan saya. Syekh Ahmad Hajin duduk sebelah kiri saya. Saya duduk tengah-tengah semayang. Waktu tu nampak ada seorang lelaki masuk dalam Masjid Azhar, pelik. Baju pakai jubah putih sampai ke pertengahan betih. Baju jubah putih dia tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Orang dia biasa je. Muka tak macam orang Melayu dan muka tak macam orang Arab. Bukan orang Melayu, bukan orang Arab lah. Orang Melayu kita tak heran kot dia main melawat ke apa kan. Tapi orang Arab tu kita ni bukan muka orang Arab. Dia muka dia ada lah muka dia sikit kan. Semua orang tengok, semua orang nampak. Pakai tongkat tinggi. Ni yang pelik ni. Di Mesir tak ada orang pakai tongkat macam tu. Pakai tongkat dia nak macam kayu apa saya tak tahu tapi tinggi, panjang, tinggi pada dia. Tu ada pusing sikit atas. Tongkat dia tinggi daripada tuan yang pegang tongkat tu. Semayang sak sekali. Habis semayang sak, saya duduk tengok Syekh ni. Siapa dia ni? Pelik lelaki ni. Kemudian saya pun tanya kat Syekh Jamal. Habis semayang sak, wirid, tu saya tanya Syekh Jamal. Syekh kenal tak lelaki tu? Syekh Jamal tengok. Kata Syekh Jamal, aku tak pernah tengok dia. Tanya Syekh Ahmad Jin, pernah kenal tak Syekh tu? Pakai serban besar. Dia pakai serban putih. Serban dia ni macam serban saya ni tapi lebih lembut lagi. Dia balut comel. Jadi macam bongkah elok lah comel atas kepala dia. Saya tak tengok orang macam tu. Wajahnya masya-Allah bercahaya, comel, segak. Tapi bukan orang Arab. Tu saya tanya Syekh Ahmad Ajin kenal tak? Syekh Ahmad pun kata dia tengok. Tak tengok. Tu saya pergi kat Ustaz Airul, kawan saya. Ustaz Airul Nizam. Saya kata Ustaz jom kita pergi tanya tengok nama dia siapa. Tanya nama dia. Masa tu dia dah keluar dah daripada Masjid Azhar. Jauh duduk depan. Masjid Azhar masa tu pintu di depan daripada Mihrab Fatimi buka. Boleh keluar belakang Azhar. Kami duduk di tengah Mihrab Fatimi. Maksud pintu nak masuk ke dalam masjid dekat dengan kawasan Fana Masjid Azhar tu, tempat kawasan Fina Masjid Azhar ataupun kawasan putih tengah orang duduk ramai-ramai tu, ruang terbuka tu. Kami duduk hampir dekat tu tapi duduk dalam. Tengok Syekh tu keluar daripada masjid. Tu saya kata, kita tanya nama dia. Maksudnya adatnya tak akan dengar lah dengan masjid tu ramai orang, dan apa yang kami nak tanya tadi ni adatnya tak akan dengar lah apa yang kami bincang. Dia dah keluar dah. Saya pun ligan dengan Ustaz Airul tak pakai kasut. Kami orang tak pakai kasut. Ligan keluar, tengok-tengok dia dah jalan dah nak keluar daripada, dah duduk di lorong di tepi tu. Kami dengan kasut tak pakai. Saya sentuh belakang dia. Tengok jalan ni dia pegang tongkat ni. Saya sentuh belakang dia. Sentuh tu dia ada pusing-pusing, terus dia beritahu. Ana Sa'ad kata dia. Nama saya Sa'ad. Oi. Jarang kalau orang Arab, orang mana pun kalau orang sentuh belakang pusing dia akan tanya, nak apa? Itu dulu. Dia tak? Tak ni dia habaq macam yang saya nak. Saya tanya nama dia. Terus dia abang, Ana Sa'ad. Nama saya Sa'ad. Oh, terkejut saya kata. Tak pernah jumpa orang macam ni. Kita memang nak tanya nama dia pun. Dan biasanya kalau dia orang Mesir, kalau kita ketuk pegang dia, dia akan kata, nak apa? Aiz itu dulu. Dia akan tanya dulu. Itu. Siapa pun macam tu lah. Kalau orang main ketuk kita belakang, kita akan kata, ada apa? Nak apa? Tak, ni dia jawab apa yang kita kata tu ya. Dan tak lebih pada tu. Itu ya. Saya Sa'ad kata dia. Saya terus kata kepada Syekh tadi, tolong doakan kami Syekh. Tolong doakan kami. Doa dah. Jadi bila sebut macam tu, terus dia pegang tongkat, letak tongkat dia kat sini. Tongkat dia letak dekat bahu dia. Dia letak tangan dia macam ni. Dia rendah pada saya. Badan dia tak tinggi lah. Dia letak tangan dia, dia senyap tak macam apa. Saya pun tak dengar dia kata. Lepas dia tarik tangan dia tadi, saya tanya dekat dia. Sayyidi antum min Masr? Kata daripada Mesir? Naam kata dia. Ana min al-Qahirah kata dia. Saya daripada Qahirah. Dan lepas tu sampai La duduk di Malaysia lah. Mulai pada saat tu pada tahun lebih kurang. Selepas tu saya mengajak Masjid Azhar. Selepas tu saya dengan Ustaz Airul mengajak Masjid Azhar.
diizin mengajar di Masjid Azhar. Selepas tu saya tak pernah jumpa dah orang tu. Tak pernah jumpa dah, walau sekali. Dan tak pernah tengok dah orang tu di Khairah. Wallahu alam, siapa lelaki tadi, Allahu alam. Tamam. Saya pun tak tahu siapa dia tu. Sampailah lah. Kalau jumpa lagi saya nak tanya betul-betul dia tu siapa, tu ya. Tapi tak jumpa dah. Kalau duk harap juga kalau kata jalan di Khairah tu duk jumpa dengan fulan ni, tak jumpa dah sampai ke sudah. Tak tahu lah. Tak tahu dia ni siapa. Wallahu a'lam. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu arifu ay raisu ahli suffah. Sayyidina Abi Hurairah adalah ketua kepada ahli suffah. Apa dia ahli suffah? Suffah tu apa dia? Wahia, hiya kembali kepada suffah. Wahia mawdi'un mudhallalun fil Masjidin Nabawi. Ini tempat yang terlindung sikit, dia ada macam atap sikit dekat dengan Masjid Nabi. Ya'wi ilaihi fuqara'ul muhajirin. Atau ya'wa ilaihi fuqara'ul muhajirin. Iaitu golongan muhajirin di kalangan fuqara'. Mereka akan duduk di tempat tersebut. Ini pondok lah ni. Ada dibuat tempat-tempat tinggal, tempat tidur mereka yang berhampiran dengan Masjid Nabawi. Sekarang kalau tempat tadi di belakang rumah Sayyidina Ali, dekat Hujratul Syarifah. Hujrah Syarifah, bilik Nabi SAW, rumah Nabi SAW dalam Masjid Nabawi itu, tempat makamnya Nabi. Belakang tu rumah Sayyidina Fatimah dengan rumah Sayyidina Ali. Kemudian di belakang tu dia ada lorong Babu Jibril, pintu Jibril, dan kemudian ada di tepi tu tempat sufah. Jadi tinggi sikit tempat dia. Situlah dulu tempatnya para ashabus sufah duduk di Masjid Nabawi. Ini bersebelahan dengan Masjid Nabi SAW, berhampiran dengan Masjid Nabi SAW. Dan dulu di situ juga ada pokok-pokok dan seumpamanya. Dulu ada pokok. Dan hatta dalam Masjid Nabawi dulu ada pokok. Ada pokok kurma dalam tu, ada kebun sikit, ada taman dalam Masjid Nabi SAW. Saya dulu pernah teringin nak buat masjid macam tu. Di tanah kita tak apa nak luah mana, tak boleh nak buat lah. Kita teringin nak buat masjidnya macam Masjid Azhar. Tu pernah berancang dengan Fadil Ustaz Herul masa nak buat Al-Azhar Jawi tu di Perak tu kan. Moga direalisasikan lah perkara tersebut. Buat sebiji macam Masjid Azhar. Bentuk jam sebiji macam Masjid Azhar. Tengah tu, finak dia tu, kawasan putih tu yang letak marmar putih tu. Marmar putih tu dihadiah oleh kerajaan Saudi. Saudi yang hadiahkan. Hak tu yang macam di tempat pijak waktu tawaf, hak tu juga di Masjid Al-Azhar. Yang dia punya marmar besar tu. Situ. Di Mesir tak apalah, boleh buat yang tu kalau hujan jarang turun. Kalau hujan turun, boleh tahan jugalah dia punya ayak takung tu. Kalau kata kita di Malaysia tak boleh, Malaysia ni hujan turun selalu. Jadi saya bagi cadangan, kata kita jangan tak marmar tu, kita tanam pokok. Buat taman tengah tu. Bentuk macam Masjid Azhar, tapi tengah tu taman. Ada pokok, tanam pokok durian pun, jatuh atas kepala. Jadi pokok-pokok yang elok-elok di situ, macam di Turki. Macam di Turki, macam di Spanyol, kan? Yang mana tengah-tengah daripada kawasan tempat rumah tu dia akan ada taman di tengah tu. Saya cadang macam tu lah. Allahu'alam, tak tahu jadi ke tak. Moga-moga direalisasikanlah perkara tersebut. Amin. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam di sini, walam yakun ala ghalibihim illa satirul aurah. Kebanyakan mereka hanya menutup aurat saja. Baju pun tak cukup. Lepas tu bila kita kata banyakkan para sahabat Nabi, khususnya ashabus suffah, kain mereka satu saja. Hak dia pakai kain balut, kemudian diikat di tengkok macam tu. Belakang terbuka. Ramai ni. Ni geng-geng yang orang panggil ni, tak ada adab ni. Mengaji hadis tidak. Jumpa dengan para ulama tidak. Pakat dia kata, ni dia kazab dah, penipu, ambil mana ni. La ilaha illallah. Tu kita kalau kata muamalah dengan ni kan, orang-orang. Tapi bila buka Facebook mereka ni, dia akan tulis apa dia? Pencinta sunnah. Yalah. Lepas tu hak dia share semua tutup guru dia tu. Dia tahu dah. Puak ni rupanya. Apa dia yang pertama dia akan buat? Dia akan kata ni bid'ah, ni betul ke ni apa semua kali. Dia ingat kita ni ambil daripada apa ni?
komik apa dia? Mickey Mouse. Buka Netflix, boleh tengok benda tu. La ilaha illallah. Yang ni yang kita mengaji dengan para masyayikh, bersambung sanad mereka sampai kepada Nabi SAW. Yang kita baca Sahih Bukhari dengan para masyayikh, yang kita baca Syama'il dengan para masyayikh, yang mereka sebutkan perkara tadi bersambung dengan para guru mereka, bersambung sampai siapa? Sampai Nabi SAW. Semuanya bersanad. Tiba-tiba mai pokok ni yang sanad Sahih Bukhari pun jenuh cari. Tak. Datang mengaji Bukhari pun tidak. Tak pernah dengar pun Sahih Bukhari. Mai nak petikai. Allah, lawaknya kita dengar. Jadi kita kata biar pergi ke depa lah. Tapi kesian. Kesian kerana tak tahu apa. Lepas tu pergi tuduh orang menipu. Oh, tuduh menipu terus. Kita kalau tak tahu, duduk diam cukup lah. Tu kalau Tok Syekh dia cerita, percaya terus itu walaupun tak ada sanad pun. Dia akan percaya terus. Sebab apa? Sebab Wahabi sama-sama Wahabi. Tapi sebab kita cerita, dia sebenarnya tak suka kat kita. Tak suka. Dan ni duk marah. Masuk TV Hijrah, marah tu. TV Hijrah pun dia marah. Dulu dia TV Hijrah dia sokong. Tak sokong sebab ada geng dia. Yang tadi dia marah pula lah. Kata dia ni lagi, tak ada orang lain. Oh, marah. Biar pergi kat mereka. Biarkan mereka teruskan kemarahan tersebut. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujalisuhum wa ya'nisu bihim. Nabi selalu duduk dengan mereka. Dan Nabi sangat berlemah lembut dengan mereka. Maksud jinak dengan mereka. Jinak apa dia? Ya'nisu bihim. Maksudnya seronok duduk dengan mereka, selalu duduk dengan mereka. Wa yad'uuhum bil-laili fayufarriquhum ala ashabihi. Dan kemudian Nabi akan pada waktu malam dijemput mereka dan kemudian dibahagikan kepada para sahabat Nabi. Wa tata'ashya ta'ifatun minhum ma'ah. Dan sebahagian lagi akan makan malam dengan Nabi SAW. Jadi maksudnya tiap-tiap malam Nabi akan kumpul para sahabat Ashabus Suffah ni, kerana mereka belajar sungguh-sungguh dengan Nabi, mulazamah dengan Nabi. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata, ni siapa yang nak bawa balik ni? Sebahagian daripada mereka ni balik ke rumah untuk makan. Jadi para sahabat akan bawa balik. Ni sebahagian kami yang bawa balik. Sebahagian lagi Nabi kata, mai ikut aku makan dengan Nabi SAW. Ni tu cara dia. Cara orang kampung nak buat tu lah. Ada kenduri, panggil santri pakat pergi makan. Santri tak ada nak kurus. Tak ada nak kurus. Sama duduk di zawiyah ni, Allah Akbar. Lagi hari Jumaat lagi ada orang beritahu kata ada makanan sampai. Kita dah makan dah. Atau ada makanan sampai lagi. Sampai ada kadang kenduri bertembung. Sampai dia pun tak tahu. Santri sampai terlalu mewah. Kita tengok nasi kita. Tengok lauk ayam, Allah ayam. Sombong. Dia nak KFC ke McDonald ke kalau betul. Ni ada apa ni M besar ke? M terbalik ke? Tu baru betul kan. Kata depa lah. Punya mewah makan. Kalau duduk di pondok, kalau duduk di apa ni tempat-tempat mengaji, kalau di Indonesia depa kata balik kalau tak kurus ni tak mengaji ni. Pondok kalau pergi mengaji tak kurus ni tak mengaji. Tak. Pondok di Malaysia lain macam. Duduk di pondok lagi gemukkan jahit kan. Baju dulu boleh pakai, masa mula mai lah ni tak boleh pakai dah. Nak beli baju baru. Tak itu apa ni Amirul kan. Wa kana idza ja'atuhu hadiyatun, kalau datang hadiah pula, asaba minha wa ba'atha ilaihim minha. Kalau datang hadiah, Nabi akan bagi sama dekat Ashabus Suffah. Nabi akan bahagi sekali dan depa juga akan dapat habuan tadi. Wa idza ja'atuhu sadaqah ba'atha bihal ilaihim wa lam yusib minha. Kalau datang sedekah pula, Nabi akan bagi kat depa saja. Nabi tak akan ambil. Sebab Nabi tak makan sedekah. Ini pernah cerita kata seorang perempuan datang bawa buah apa ni limau kepada Nabi SAW, dan bila dihadiah kepada Nabi, Nabi makan buah limau tadi depan perempuan. Sebab perempuan tu nak tengok Nabi makan. Nabi pun makan habis satu, dua. Ashabus Suffah kan selalu Nabi akan kongsi, Nabi tak kongsi. Sampailah perempuan tu balik. Maka mereka tanya, ya Rasulullah, selalunya kamu kongsi dengan kami, awak tak kongsi ni. Kok Nabi ambil sikit, Nabi bagi kat mereka. Kata kalau Nabi kata kalau aku bagi, kamu akan sakitkan hati perempuan tadi. Kenapa? Kerana limau dia masam. Masam sungguh. Dan Nabi tak berubah muka waktu makan. Kerana nak jaga hati perempuan tu. Kalau kita nak bagi, agak-agak lah. Ceklah dulu. Saya nak bagi hadiah saja. Nak ni kerana kecintaan. Mungkin orang panggil apa? Cintanya jadi kepada Nabi SAW. Mai terus buah. Tak ada nak asar lah.
Tak mau rasa dia kata. Nabi kena rasa dulu. Jam tu. Buah limau masak. Jadi kat Nabi. Nabi tak berubah muka. Saya pernah buat pertandingan tu di Sepanyol. Kami pergi ke Spain. Siapa bawa saya. Calang-calang no. Pertandingan tu di Sepanyol. No? Nah, di Spain. Dibawa di Cordova. Tadi tak di... Nah, di Cordova waktu tu. Saya baca kitab Bidayatul Hidayah. Nah, pergi ke Cordova. Saya pergi free semua. Semua free. Tak ada duit. Orang bawa semua. Apa dia? Jadi sampai di sana, kami duduk di Cordova di Spain ni banyak pokok anggur tanam. Nah. Sebab tu negara Portugal, Portugal sebenarnya pada bahasa Arab. Itu maksudnya Portugal. Portugal, ini Portugal. Iaitu negeri limau. Di di Spain sepanjang jalan ni buah limau. Limau. Oren nampak comel kata. Lawa. Kita Malaysia awak tak tanam macam ni ya. Tanam buah moktan ke. Ya, buah moktan ke buah durian tengah-tengah kalau start tu. Ni tanam pokok tak menatang apa. Siapa pun tak ambil manfaat. Lepas tu pokok pula jenis hak yang cepat luruh tu, hak yang ranting hak jenis cepat boleh patah tu. Tanam pokok macam tu. Tanam pokok buah. Tanam tengah-tengah tu. Pokok pula pokok durian. Sambil duk buah bom je tu atas kepala. Dia tanam buah limau. Tapi ajaibnya waktu golongan muslimin ada di Spain satu ketika dulu, buah limau di Spain manis semua. Lepas golongan muslimin dihalau daripada Spain, limau di Spain kembali masam. Sampai sekarang tidak manis-manis. Siapa mau makan buah limau tepi jalan. Jatuh atas jalan macam tu. Tak ada orang boleh makan. Mereka terpaksa import buah limau daripada luar untuk makan buah limau manis. Buah limau kalau mereka tanam masam. Kerana teknologi telah dicabut daripada mereka dan barakah dicabut daripada bumi tersebut. Bahkan kerana halau golongan muslimin. Bukan halau saja, ada satu kitab, satu novel ditulis oleh Radwa Ashur, tajuk Sulasiyat Al-Gharnatah. Syekh Ahmad suruh saya baca kitab. Memang kata kamu kena baca buku ni. Dia cerita pasal trilogi Gharnatah, Cordova. Cerita pasal Cordova saja. Macam mana Cordova jatuh dan macam mana ujian umat Islam terkena pada waktu itu di Cordova. Berat. Babi digantung sepanjang jalan. Dan babi wajib ni, paha babi, paha khinzir wajib digantung depan rumah semua orang Islam. Babi salai tu. Dan kita kalau pergi ke sana, kalau masuk dalam kedai-kedai makan, kedai RNR tu, nak masuk tandah. Semua tandah ayak tak ada. Apa jenis kencin, sapu-sapu gitu ya. Boleh kita amal lah dengan istinja kan, tapi kata tak boleh kata. Saya terpaksa buat ayak juga maksudnya, kita tak marah lah. Tapi nak masuk dalam tandah tu akan lalu babi dulu, babi salai tu. Masalah dia babi tu tak bau, bukan bau babi busuk tu, bau daging smoke. Kata kalau duduk 2 minggu sini pening kepala, lalu bau menatang ni, lalu bau ni. Tak ada syukur lagi, mula kita jadi geli. Main 3-4 hari jadi tak geli dah. Jadi biasa. Ni masalah kalau duduk dengan suasana macam tu. Ya. Oh tak duduk dah. Dan dia pun kena makan yang tu. Tu dia akan slice tu dia bolah roti. Macam ni tu. Wajib makan. Dipaksa macam tu kepada umat Islam. Sebab tu orang Islam zaman tu nama di luar rumah nama bukan Islam. Masuk dalam rumah baru semayang. Baru nama Islam. Dalam rumah cakap Arab, di luar rumah cakap Spain. Tak boleh cakap Arab. Macam tu. Jadi saya pun buatlah tandingan duduk bawah pokok tu, pokok limau, baca kitab Bidayatul. Tapi hebatnya di Spain ni, kita baca kitab, duduk baca kitab Arab, tak ada siapa berhalau. Polis-polis dia lalu tengok. Bagus. Ya. Tak ada Islamfobia tu, ada sebahagian tempat kot. Bagus. Kopi Saudi ingat. Baca itu. Khop. So kita belah waktu tu. Kata apa ni bangang habis pada orang kapiak ni. Orang duduk ni pun tak boleh. Tak boleh duduk. Buat macam kita ayam. So kita belah daripada tempat tu. Orang kata, ish. Kalau di Spain kita duduk kat tengah taman baca kitab. Tak ada masalah apa. Baca. Dia ganggu orang. Tak ganggu orang, kita baca kitab Bidayatul Hidayah. Jadi waktu saya baca kitab tu duduk bawah pokok limau. Buah limau jatuh. Iaitu atas saya lah. Jatuh. Lepas tu saya kata siapa boleh makan buah limau ni tanpa berubah ekspresi muka dia, saya akan bagi duit banyak 100 apa saya kata.
Ada seorang doktor perempuan, dia pergi dengan rombongan tu juga. Orang rumah saya ikut sekali. Tak payah bimbang lah kan? Jadi dia try makan, muka dia tak berubah. Dia ambil limau masam tu, dia tokok limau tu, dia buat tak tahu. Oh, habis 100 ekor kan? Habis 100. Tak, pasal saya kena bagi 100 kat dia. Dan Nabi makan macam tu. Kenapa? Kerana ingin menjaga hati perempuan tersebut daripada tersakiti. Kerana nanti dia akan berasa hati kalau para sahabat makan, kemungkinan akan berubah wajah mereka, ataupun mungkin mereka akan mencela wanita tadi. Kata, apa nak bagi hadiah kat Nabi, kamu tak cek dulu? Tak. Maka kerana tu Nabi SAW ni orang yang sangat menjaga hati seseorang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah petang ni sebelum buka puasa kita akan sambung perbahasan pada qissatu Sayyidina Abi Hurairah ma'aqadahil laban. Kisah Sayyidina Abi Hurairah dengan mangkuk susu. Dengan mangkuk susu. Apa cerita dia? Petang ni insya-Allah ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semayang asar pukul 5. Kita semayang asar pukul 5. Semayang asar pukul 5. Habis semayang asar, wirid, apa semua ni, kita akan baca kitab ni dengan Lawaqih Anwar semalam. Paginya pukul 9. Yang pagi pukul 9 lagi. Pukul 9. Balik boleh rehat-rehat dulu dalam 1 jam.